Didik TV KPM. Kembali menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains Tahun 6 bersama dengan Cikgu Safwan. Baik Cikgu, apa yang kita akan belajar sekarang Cikgu? Untuk kali ini kita akan belajar pula tentang simbiosis antara tumbuhan. Oh. Okey, simbiosis antara tumbuhan. Sebelum itu mari kita lihat apakah sebenarnya maksud simbiosis ni. Simbiosis bermaksud hubungan yang rapat antara dua spesies tumbuhan. Macam manusia pun dia ada kawan rapat. Okey, haiwan pun dia ada pasangan dia yang rapat. Tumbuhan juga sebenarnya dia ada hubungan rapat antara dua spesies tumbuhan. Yang mana ia boleh dibahagikan kepada dua, iaitu komensalisma dan juga parasitisma. Jadi apa sebenarnya maksud komensalisma dan juga parasitisma ni? Adakah murid-murid yang sedang menonton kita tahu apakah maksud kedua-dua istilah ini? Baiklah, mari saya terangkan apakah maksud komensalisma. Komensalisma bermaksud interaksi yang memberikan manfaat kepada satu pihak tetapi tidak merugikan atau memberikan manfaat kepada pihak lain. Maksudnya dengan istilah yang lebih mudah untuk kita faham kat sini, satu pihak untung, satu pihak lagi tak rugi apa-apa pun. Tak dapat apa-apa. Untung pun tidak, rugi pun tidak. Itu maksud komensalisma. Dan yang kedua, apakah pula maksud parasitisma? Yang kita selalu sebut parasit. Jangan jadi parasit. Kat sinilah bermaksud interaksi yang memberi manfaat kepada satu pihak sahaja dan yang lebih malang lagi akan merugikan satu pihak yang lain. Dengan erti kata yang lebih mudah untuk difahami, satu untung, satu rugi. Jadi kat sini saya harap murid-murid yang sedang menonton dan juga Sean pastinya telah memahami maksud istilah komensalisma dan juga parasitisma. Komensalisma, satu untung, satu tak rugi. Parasitisma, satu untung, satu rugi. Itu istilahnya. Baik, kalau kita saksikan gambar yang terpampang sekarang ini di belakang saya, di tepi saya ini adalah pokok apa ni? Pokok apa ni? Pokok apa ni, Sean? Yang ni pokok langsuya ke, Cikgu? Ya, betul. Kalau kita dapat lihat kat sini, pokok langsuya ini dia tumbuh pada batang pokok yang lain. Dekat sini pun saya bawakan pokok langsuya bersama-sama. Okey, yang mana pokok langsuya ni pun sebenarnya kita boleh ambil dia, tanam di rumah. Tak ada masalah, dia boleh hidup dengan baik. Okey, mari kita lihat apakah ciri-ciri dia. Pokok langsuya dia hidup di batang pokok perumah untuk mendapatkan sokongan dan juga cahaya matahari. Jadi dia nak dapatkan cahaya matahari. Okey. Jadi pokok langsuya ni dia tidak merosakkan pokok perumah dia kerana akar dan batangnya tidak menembusi pokok. Dia tak menembusi dalam pokok tu. Jadi dia masih lagi dapat menyelamatkan perumah dia. Jadi dengan dua maklumat tentang pokok langsuya ini, adakah pokok langsuya dan juga perumah ini interaksi ataupun simbiosis jenis apa? Komensalisma ataupun parasitisma? Silakan, Sean. Berdasarkan apa yang cikgu sebutkan tadi kan, apa yang saya boleh dapatkan daripada ni adalah kalau kita boleh kaitkan, dia satu untung, satu tidak rugi. Satu tak rugi. Maknanya ia adalah simbiosis jenis komensalisme itu. Ya, betul. Baik. Ia adalah simbiosis jenis komensalisme antara pokok langsuya dengan pokok perumahnya. Mari kita lihat contoh yang lain. Cantiknya. Pokok apa ni? Ini pokok dedalu itu. Bukan pokok dedalu ni, pokok yang cantik. Yang ini itu. Yang ini. Saya terpandang benda lain. Pokok orkid itu. Pokok orkid. Pokok orkid ni pun sama. Kalau orang yang minat, mak-mak yang di rumah yang sedang menonton juga mungkin ada orkid. Orkid ni pun boleh kita ambil tanam kat rumah dan secara semula jadinya orkid ini juga ia menumpang di batang pokok perumah
untuk mendapatkan sokongan cahaya matahari dan nutrien daripada persekitaran. Itu maklumat tentang orkid yang pertama. Ya. Yang kedua, pokok perumah tidak terjejas dan tidak mendapat sebarang manfaat. Tak terjejas, manfaat pun tak ada. Tak ada? Tak ada. Ah. Jadi, apakah simbiosis antara pokok orkid dengan perumahnya ini? Silakan Sean. Okey, sama macam tadi Ego, satu untung, satu tidak rugi. Ini adalah simbiosis komensalisme Ego. Ya. Setuju ke murid-murid yang sedang menonton dengan jawapan Abang Sean? Ya? Ya? Oh, setuju. Okey, lah, Ego. nampaknya sependapat dengan Abang Sean kita. Okey, baik. Gambar yang seterusnya, dapat kita saksikan di sini ialah pokok ini yang Sean sebut tadi. Pokok dedalu Ego. dedalu. Okey, pokok dedalu. Pokok dedalu ni ia menumpang pada pokok perumah untuk mendapatkan nutrien, air daripada batang pokok perumah tersebut. Okey. Okey, kemudian interaksi ini merugikan perumah dan dapat menyebabkan bahagian pokok perumah mati. Jadi kalau ditumbuh kat dahan tu bukanlah keseluruhan pokok tu boleh mati. Jadi bahagian batang tu tersebut, kalau kita contoh yang popular berlaku antara dedalu dengan pokok mangga. Jika kita dapat perhatikan berlaku mungkin di rumah ada kebun, mana berlaku macam ini, kita boleh potong bahagian yang ditumbuhi dedalu untuk menyelamatkan pokok mangga tersebut. Jadi dengan penerangan dan juga maklumat yang ada berdasarkan interaksi pokok dedalu dengan pokok perumahnya ini, apakah jenis simbiosis yang berlaku, Sean? Okey, berdasarkan maklumat yang diberikan oleh cikgu tadi, satu yang pokok dedalu tu untung itu, tetapi perumahnya rugi. Dan ini adalah simbiosis jenis parasitisme. Okey. Betul ke, Igu? Betul ke? Betul? Ya, betul. Okey, jadi ia adalah simbiosis parasitisme. Okey, dan kita tengok yang terakhir cantik. Oi. Ada atas meja tu, Sean. Yang ini, Ego. Dibawa khas pada hari ini untuk tontonan murid-murid yang sedang menonton. Pokok apa ni? Pokok yang kita boleh istilahkan dia sebagai bunga yang paling besar. Pokok Rafflesia. Pokok Rafflesia ataupun nama lain dia kita boleh panggil dia sebagai bunga pakma. Ada juga yang dipanggil dia sebagai bunga pakma. Okey, baik. Bunga Rafflesia dia tidak boleh menjalankan fotosintesis. Di mana ia perlu menumpang pada pokok perumah. Okey. Keadaan ini akan merugikan pokok perumah kerana Rafflesia akan menyerap air, nutrien daripada pokok perumah ini. Okey, keadaan ini ataupun pernyataan ini menunjukkan bunga yang sangat cantik, bunga yang popular yang murid-murid kalau perasan ada pada wang kertas. Wang kertas apa tu? Wang kertas RM10. Oh, ada. Ada pada wang kertas ada. RM10. Bunga Rafflesia ini. Okey, maka sebenarnya pokok Rafflesia ini apakah hubungannya ataupun simbiosisnya antara pokok bunga Rafflesia dengan perumahnya? Agak-agaknya apa? Rafflesia menyerap nutrien daripada perumahnya, maknanya Rafflesia untung, pokok lagi satu perumah tu rugi. Ini adalah simbiosis jenis parasitisme, Ego. Okey. Mari kita lihat adakah jawapannya tepat. Ya. Okey. Rafflesia juga adalah pokok parasitisme antara pokok Rafflesia dengan perumahnya. Baiklah, disebabkan kejayaan Sean berjaya lagi kali ini mewakili murid-murid yang sedang menonton, saya hadiahkan satu lagi bintang untuk Sean dan juga murid-murid semua. Tahniah. Terima kasih, cikgu. Okey, tahniah kepada anda semua juga. Dan boleh tak cikgu berikan sedikit kesimpulan kepada apa yang cikgu dah ajar untuk hari ini? Okey, baiklah. Jadi interaksi antara hidupan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu persaingan dan juga apa tadi? Persaingan dan juga simbiosis. Ada persaingan, ada simbiosis. Yang mana persaingan terdapat 4 tadi. Ingat lagi tak formula tadi? Ingat, Ego? Ingat ni? Ya. Racun bukan untuk you. Ya, racun bukan untuk you. Ruang
air, cahaya, dan nutrien. Dan simbiosis pula terbahagi kepada dua, iaitu komensalisma dan juga parasitisma. Saya harap murid-murid dapat memberikan apakah dua contoh bagi setiap simbiosis ini. Kalau kita dapat lihat tadi, kita ingat balik dua contoh tersebut. Untuk komensalisma, kita ada pokok orkid dengan perumah, dan satu lagi kita ada pokok apa dengan perumah tadi? Pokok langsuya dengan perumah. Dan satu lagi kita ada untuk parasitisma, kita ada pokok Rafflesia dengan perumah, dan kita juga ada pokok dedalu dengan perumah. Okey, baiklah. Edison, kita akan akhiri segmen kita pada kali ini untuk topik interaksi antara tumbuhan dengan sebuah lagu yang diberi nama lagu Interaksi Antara Tumbuhan. Ya, cikgu. Tapi sebelum tu saya sebenarnya nak tanya juga, cikgu, bagaimana prestasi saya, cikgu, untuk keseluruhan prestasi Sean hari ini bagi saya sangat cemerlang. Dengan keadaan berjaya memperolehi 5 bintang, sangat-sangat cemerlang. Begitu juga dengan murid-murid yang sedang menonton pada hari ini. Terima kasih, cikgu. Dan sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan tambahan ataupun latihan pengukuhan, daripada mana, cikgu? Okey, jika ingin mendapatkan latihan tambahan ataupun pengukuhan, bolehlah layari sumberku MOE KPM. InsyaAllah di situ dapat memperolehi pelbagai soalan-soalan latihan, modul-modul, video dan sebagainya untuk menambahkan lagi, mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid semua. Moga dapat memanfaatkan apa yang telah pun disediakan oleh pihak KPM. Ya, cikgu. Terima kasih, cikgu, atas pembelajaran kita pada hari ini. Dan seperti yang dikatakan oleh cikgu, kita nak nyanyi lagu kan, cikgu? Ya. Okey, jom kita nyanyikan. Jom kita ke depan, cikgu. Okey, joget. Mari menyanyi lagu interaksi. Interaksi apa? Interaksi tumbuhan. Terdapat dua jenis interaksi. Ada simbiosis dan ada persaingan. Persaingan ruang, persaingan air, persaingan nutrien dan cahaya. Persaingan ruang, persaingan air, persaingan nutrien dan cahaya. Apakah pula makna simbiosis? Hubungan yang rapat antara dua spesies. Tumbuhan ada dua simbiosis. Komensalisme juga parasitisme. Satu untung, satu tak rugi. Itulah dia maksud komensalisme. Satu untung, satu rugi. Itu pula maksud parasitisme. Satu untung, satu tak rugi. Itulah dia maksud komensalisme. Satu untung, satu rugi. Itu pula maksud parasitisme. Pokok langsuya tumpang batang sana. Itulah dia contoh komensalisme. Pokok dedalu tumpang pokok mangga. Itulah pula contoh parasitisme. Satu untung, satu tak rugi. Itulah dia maksud komensalisme. Satu untung, satu rugi. Itu pula maksud parasitisme.